sekadar. Okey, baik. Saya ulang lagi sekali. Persoalan ramai yang tanya SOP mana yang lagi bagus. Okey. SOP mana yang lagi bagus untuk kita follow. Okey. Cerita dia macam ni. Kita kena fahami SOP itu dulu. Okey. Perbezaan antara SOP teknikal dengan SOP investor. Biasanya kalau kita lihat SOP investor technical, biasa yang dilakukan oleh signal provider, iaitu pada waktu market sedang sideways. Okey. So bila sideways, selalunya signal provider akan bagi projection sama ada nak suruh buy ataupun nak suruh sell, betul? Okey, dalam kes SOP technical, dia bukan berlaku pada waktu sideways. Tetapi apabila dia sudah keluar daripada zone sideways. Okey. So SOP technical ini dia keluar daripada zone sideways, sebab itulah kita dibenarkan untuk trade bila SOP technical berlaku. Okey, tetapi dalam keadaan yang macam mana yang kita boleh masuk SOP technical tu? Baik. Sekiranya kena tahu dulu apa perbezaan antara SOP technical dengan SOP investor. SOP technical dari sudut warnanya, dia berwarna terang, hijau terang dan juga merah terang. Okey. So kalau hijau terang maksudnya SOP technical buy. Kalau merah terang maksudnya SOP technical sell. Okey, baik. Dalam keadaan yang macam mana kita dibenarkan untuk ikut SOP technical. Okey, faham Sideways jika tidak ada investor. Technical jika disebut sebagai pra-investor. Maksudnya dia ada ataupun pre-investor yang mana dia berlaku apabila setup itu sudah mula keluar daripada zone sideways. Okey. Sebab itulah SOP technical kita boleh pakai. So jadi macam mana contoh SOP technical? So SOP technical berlaku apabila DM5 sampailah ke H1 berwarna hijau terang ataupun berwarna merah terang. Okey, itu SOP technical. Alright. Dalam keadaan macam mana kita nak pakai SOP technical ni? Okey, SOP technical dia wajib mengikut H4 dengan daily color yang sama. Contoh macam gold ni, kalau kita lihat daripada M5 ni sampailah ke H1, sampai ke daily ataupun D1, semuanya berwarna hijau. So maksudnya di sini merujuk kepada pergerakan trend dia ialah uptrend. So jadi bila kita nak masuk awal, dia akan pergi pada topik macam mana nak masuk awal. Dia akan jadi setup teknikal ini pada keadaan waktu market belum digerakkan oleh investor secara besar-besaran. So, jadi dia masih lagi dianggap sebagai teknikal. Baik. So bila mana dia mengikut H4, maksudnya dia ikut trend. So bila dia ikut trend, maksudnya kita entry mengikut trend pada waktu mula-mula setup tu nak balik kepada trend. Okey? So jadi SOP technical ini dibenarkan untuk entry apabila contoh macam NZD apabila M5 ni sama color dengan H4 dengan daily. So apa peranan H4 dengan daily ni sebenarnya? H4 dengan daily ini dia merujuk kepada pergerakan semasa dengan trend. Pergerakan semasa itulah merujuk kepada H4 punya setup. Okey. So jadi pergerakan H4 dengan daily merujuk kepada setup dan juga trend. So jadi di sini kita tahu bahawa tanpa kita melihat chart, kita tahu NZD USD itu sedang uptrend. So jadi bila M5 sampai H1 berlaku warna yang sama seperti H4 dengan daily, maka kita dibenarkan untuk trade mengikut color H4 dengan daily. Okey? Maknanya kita dapat seawal setup yang berlaku. Alright. Kita tak nak bila kita entry pada keadaan market yang penuh dengan arrow. Contoh macam pair JPY sekarang ni, tak sesuai untuk kita trade. Sebab dia terlalu banyak arrow. So arrow ini bermaksud sideways. So jadi jika pair itu, dalam group currency itu terlalu banyak arrow, maksudnya currency itu tidak begitu cantik untuk kita trade.
Okey, baik. Sekarang ni kita ambil contoh NZD USD. Okey, NZD USD kalau kita lihat M5 sampailah ke H1 dia berwarna hijau mengikut H4 dengan daily, maka kita dibenarkan untuk entry buy NZD USD. Okey. Syarat-syarat dia nanti kita bincangkan kemudian. Okey. So secara teknikalnya dia sedang membuat setup mengikut arah trend iaitu H4 dengan daily. So jadinya kita boleh trade buy. Okey. Situasi satu lagi yang mana apabila M5 sampai ke H1 dia berwarna hijau tetapi H4 dengan daily berwarna merah. Di sini kita tak dibenarkan dan tak digalakkan pergi sell. Okey, sebab kita takut teknikal ini hanya sekadar setup untuk retrace sahaja, bukan bergerak besar sehingga dia dia bergerak dalam keadaan yang betul-betul besar, main 100 pip ke 200 pip macam tu. Okey. So biasanya teknikal ni sebab tak ada investor, jadi sebab itu dia berwarna terang. Oleh kerana pada waktu itu M5 sampai H1 ini bertentangan color dengan H4 dan daily ini merupakan perkara yang berbahaya. Saya bagi contoh macam Euro CHF. Kalau kita lihat tadi M5 dia warna merah sampailah ke H1. So jadi apabila dia warna merah macam ini, sedangkan H4 dengan daily dia berwarna hijau. So dalam keadaan macam ni kita tak digalakkan untuk pick up pair ni. Okey? Sebab dia bertentangan dengan arah trend. Okey. So jadi kalau kita nak guna SOP technical, pastikan dia jadi seperti NZD USD. Okey. Alright. So ini dalam bentuk setup. Okey, baik. Selepas setup kita kena pergi kepada syarat. Okey. Syarat-syarat dia ialah jika kita nak buy pair NZD, okay, kita ambil pair gold lah sebab L5 sampai ke H1 dia warna hijau ikut H1 dengan daily. So bila kita nak buy pair ni, kita kena pastikan base dengan kod dia mesti ada warna merah dan hijau. Kalau dalam case buy, perlukan hijau lawan merah. Okay. Dan barulah kita anggap kira dia sebagai valid untuk kita buy. Okay. Okay, then the next step is ini syarat dia. Okey, tadi kita tahu setup dia. Kali ini kita tahu syarat dia iaitu base ini merujuk kepada mata wang XAU. Kod merujuk kepada mata wang US dollar. Okey. Boleh nampak di sini 80, base 80, USD 27, nampak sini 27. Maka kita tahu bahawa gold dengan USD bertentangan. So di sini jika base kuat maka gold akan jadi setup buy. Right. So lepas syarat ini mencukupi, katakanlah base 80, tiba-tiba kod pula tak cukup syarat. Katakan kod hanya 30 saja ataupun 40 saja. Okey, mana tak cukup syarat. Dibenarkan buy jika ada warna hijau di strength. Okey. Warna hijau di strength. Ada contoh tak kat sini? Dia tak cukup syarat tapi dia okey macam USD Kanada. Kalau nak ikutkan base dia warna merah, kod dia mesti kena warna hijau, betul tak? Sebab dia sell. Jadi base dia kena weak. So dalam kes macam ni, kod tak cukup syarat 70. Jadi dia tidak warna hijau. Tetapi strength dia ada color tak? Ada color. Maka USD Kanada ini kita boleh sell. Okey, kita boleh sell on that particular pair. Okey, baik. Berbalik kepada gold tadi. Katakanlah 80, kemudian kat sini 40, lepas tu strength dia warna hijau, maka kita boleh buy, tak ada masalah. Okey, itu syarat base dengan kod dia. Mesti kena ada menepati syarat dia. Right. Seterusnya, selepas setup kita dah tahu, syarat pun dah ada, kita kena rujuk sebab kita trade pair gold. Sebab kita sedang berdagang di dalam pasaran forex. Maksudnya dia melibatkan currency. So bila kita trade dalam currency trading, kita cerita tentang currency. So jadi memandangkan kita trade gold lawan USD, maka kita lihat di sini semuanya pair-pair USD. So jadi oleh kerana kita nak cari buy untuk gold, maka NZD USD mesti kotak dia mesti berwarna hijau semua
Ini bagi mengelakkan kita trade dalam keadaan market sideways. Aussie dollar hijau semua. Sampai M30 cukup. Boleh, tak ada masalah. Euro US dollar sampai 30 hijau pun boleh, tak ada masalah. Great Britain pound penuh sampai daily. Bagus. Kalau macam ni kita boleh pick up gold. Perlu ke kita check base code untuk pair lain selain daripada gold? Tak payah dah. Okey? Sebab kita nak trade gold. Yang lain-lain tak perlu pun sebab yang lain-lain cukup setup buy. Maksudnya menunjukkan di sini bahawa USD sedang weak. So jadi tak perlu lagi lah kita tengok base code. Cukup dengan syarat yang lain pun ada setup buy juga mengikut apa yang berlaku kepada pair gold. Okey? So jadi kita pun nampak setup gold iaitu hijau mengikut H4 dengan daily. Kemudian syarat base dengan kod. Syarat base dengan kod ini ialah kekuatan currency. Maka cantik. Ini technical. Momentum technical ini kepada currency. So jadi bila currency dah cantik, jadi kita lihat pair-pair yang lain mesti berwarna hijau sama macam gold. So yang ini tak perlu tengok dah. Okey? Hanya gold saja perlu syarat ni sebab kita nak trade gold, bukan trade pair NZD, Aussie, Euro dan Great Britain Pound. Cuma kita perlukan kawan-kawan dia untuk melakukan setup yang sama. Okey, baik. So ingat technical ini masih dianggap tidak ada pelabur. Okey, masih dianggap tidak ada pelabur. So jadi bila mana dia tidak ada pelabur, maka pergerakan dia tidaklah laju. Okey. Maka dia tidaklah laju. So jadi kadang-kadang ambil masa sebab yang pump dia tu ialah investor. So jadi buat masa sekarang ni investor tak ada. Okey. So ini ialah entry yang pertama iaitu SOP technical. Baik. Satu lagi entry iaitu SOP basic iaitu SOP investor. Okey, apa itu SOP investor? SOP investor ialah apabila momentum DM5 sampailah ke H1 dia berwarna dark green macam yang H4 berlaku ni. Okey. Right. Dulu untuk sideways kita buat warna hitam. Okey, tapi ada setengah orang handphone dia tak boleh nak membezakan antara warna hitam dengan warna hijau gelap. So jadi kita tambah arrow di kotak hitam ni supaya kita nak menunjukkan yang itu sideways. So jadi dekat gold ni H4 ni bukan hitam H4 ni berwarna dark green. Okey. So bila kita sebut tentang SOP basic ataupun SOP investor, kita perlukan daripada M5 ni sampailah ke H1 berwarna dark green ataupun hijau gelap. Okey. So bila dia berwarna hijau gelap, maka itu kita panggil SOP investor. Okey. So SOP investor berlaku dan disokong dengan base dengan kod dan juga strength. Kalau ketiga-tiga ini lengkap, okey, kalau ketiga-tiga ini lengkap, ada kemungkinan dia akan jadi dark green daripada M5 sampai ke H1. Okey. Ada kemungkinan dia akan jadi macam tu. Alright. So jadi andai kata kita jumpa dekat gold. Okey, katakanlah tadi saya dah masuk SOP technical, waktu gold jadi hijau semua, jadi saya pun masuk buy. Sekarang ni saya dah tak nak masuk buy dah sebab saya dah masuk buy dah. Okey, so jadi saya tak nak layer pada tempat yang sama. Okey, sekarang ni saya dah running profit. So apa yang saya nak tunggu ialah entry yang kedua, iaitu SOP investor, iaitu yang mana bila M5 sampailah ke H1 berwarna dark green. Jadi saya tunggu sehingga dia jadi, kemudian saya akan masuk re-entry. Okey. So bila mana SOP technical berlaku, kebiasaannya dia dah hit TP1. TP1 dia akan hilang. Okey. So itulah peranannya technical. SOP technical sebab biasanya dia ambil tak banyak. Dia akan pergi sampai TP1. Okey. So bila berlaku di SOP basic ataupun SOP investor dalam pair yang kita nak trade tu, katakanlah dia jadi dark green. Okey. Dark green ni kita kena pantau. Okey, kita kena pantau. Macam mana kita dibenarkan masuk dark green? Dark green ni sama macam SOP technical tadi, iaitu apabila dia berwarna mana tadi ni? Okey. Dia berwarna dark green mengikut H4 dengan daily.
selepas kita entry waktu ketika SOP technical. Okey. Contoh macam sekarang saya dah buy gold kan. Okey, sekarang ni saya tunggu berlaku SOP basic. Okey. So bila SOP basic tak berlaku, saya tak akan tambah entry. Kalau dia dah berlaku nanti saya akan tambah. Okey. So bila dia dah jadi dark green, macam mana kita dibenarkan untuk entry? Okey, kalau kita lihat dia berlakunya dark green pada waktu berlaku dekat M5 sampai ke H1, kita lihat di TP2. Okey. Kita lihat di TP2. Adakah masih ada lagi TP2? Ada lagi kan? Okey, kalau ada maka kita boleh pick up pair itu untuk entry dengan meletakkan TP kita di TP2. Okey. So alright. So bila dah dapat saya tak dark green, sekarang dark green tak ada kan. So jadi kita tak entry lagi. So tunggu dark green berlaku dan kita akan masuk dan kita akan target market akan pergi ke TP2. Alright, baik. So jadi jika kita tengok ada M5 sampai H1 dia berwarna hitam, dark green. Sorry, bukan hitam, dark green. Tapi TP2 dah hilang. Jangan ambil pair tu. Okey? Jangan ambil pair tu jika TP2 dia sudah hilang. Bila hilang maksudnya dia sudah hit. Kita tak nak ambil pair yang dah dicapai. Okey, sebab takut nanti bila kita masuk tergopoh-gopoh, rupa-rupanya price dia dah tak boleh nak pergi sebab dia dah sampai TP. Okey, baik. Apakah kaedahnya ataupun apakah keadaannya yang mana boleh mempercepatkan dia sampai TP2? Okey, katakan tadi kita dah dapat SOP technical, kita pun masuk buy. Lepas tu kita tunggu SOP basic iaitu dark green, kita pun masuk buy lagi. Tapi bilanya nak sampai TP2 ni macam lambat je kan? Okey. So jadi cara yang boleh menyebabkan price ini cepat sampai TP2 ialah apabila dia ada volume kat sini. Ada kotak volume macam Aussie dollar, New Zealand dollar. Ada SOP sell. Bila berlaku je volume, maka lagi cepatlah dia sampai ke TP2. Sebab itu Aussie dollar, New Zealand dollar, dia the only pair yang hilang TP2. Okay. Sebab dia ada volume. So jadi volume ni macam volume radio lah. So bila ada bunyi tapi kita nak bagi dia supaya bunyi dia lebih lantang, maka kita buka volume tu. So jadi dalam trading, so bila investor membuka volume, maka di sini akan menggerakkan market dengan lebih laju. So jadi bila market bergerak dengan laju, biar ada volume, biasanya market tak nak retrace. Okey. Contohnya kan, cikgu SOP technical ni macam mana nak entry-nya instant ke ataupun nak tunggu dia retrace? So kalau SOP technical, sebaik-baiknya tunggu dia retrace, turun dulu dan kita masuk buy. Kalau SOP investor macam M5 sampai ke H1 berwarna dark green, yang itu tak payah tunggu retrace. Yang itu kita instant aja. Okey, instant je entry, lepas tu terus set TP2. Okey. Soalnya sekarang ni kita terpaksa tunggu volume muncul. Baru senang dia sampai ke TP2. Selagi mana volume tak muncul, selagi itulah pergerakan market akan tertahan-tahan. Macam mana yang berlaku dekat gold. Jadi dia tidak boleh pergi sebab dia tidak ada booster. So volume ini dianggap sebagai booster. So jika volume ini ada, maka cepatlah dia sampai ke TP2. Right? Okay. So dah. Jadi tak payah entry lagi. Lepas tu dah ada SOP investor. Just tunggu dia hit TP2 saja. Alright. So next. Apa fungsi purple ni? Fungsi purple ni merujuk kepada pergerakan trend yang smooth. Maknanya dia tidak ada sideway berlaku sepanjang trend uptrend ini berlaku. Pada keadaan yang mana tidak berlaku sideway yang besar. Contoh macam H4. So ingat arrow ni maksudnya, arrow kotak hitam ni maksudnya market dia sideway. So kalau H4 pun dah jadi ada arrow, maka market tak cantik lah. Maksudnya trending dia tidak smooth. So biasanya kalau H4 dia ada arrow, makanya dia tidak akan ada purple. So kalau kita lihat di sini, biasanya kalau dia ada purple, kalau ada purple, H4 dia mesti dark. Contoh macam USD CHF, dia jadi warna purple sebab H4 dia dark. Euro USD, H4 dia ada purple sebab H4 dia dark green. Gold,
dia ada purple sebab H4 dia dark green. Aussie dollar, New Zealand dollar, dia ada purple sebab H4 dia dark green. So maksudnya di sini dark green yang berlaku di H4 itu ialah pergerakan yang sangat cantik, dia naik. Maknanya tidak ada sideway. Sebagai contoh macam Great Britain Pound Japanese Yen, yang mana H4 dia ada arrow. So maksudnya di sini kalau kita buka chart, kita boleh nampak pair JPY ini dia turun dan naik. Okay. Jadi itu tak cantik. Alright. So jadi bila ada purple, maka kita boleh set TP kat mana? Set TP dekat TP 3. Okay. So jadi biasanya kalau dia ada purple tapi dia tak ada volume, tak ada dark green, jadi TP3 ni susah nak sampai. So jadi memandangkan dia tidak ada dark green dan tidak ada volume, cukuplah kita memadai ambil TP2 saja. So jadi volume lah purple ini tidak bermakna tanpa dark green dan juga booster. So kalau tak ada booster, tak ada dark green, TP3 ni kita boleh abaikan sebab dia agak susah untuk dia capai. Sebagai contoh Aussie dollar, New Zealand dollar. Kenapa TP2 dia dah hilang? Sebab ada booster kat sini. Sebab itu dia pergi TP2. So, jadi kalau dia nak pergi TP3 macam mana? Kena ada dark red di M5 sampailah ke H1 berserta dengan booster, maka purple ini valid untuk dia sampai ke TP3. Okay? So jadi kalau kita lihat pair USD sekarang ni tidak ada yang ada booster dan juga dark green. So jadi pergerakan dia agak terganggu. So seperti yang berlaku kepada gold sekarang ni, kalau kita tengok dekat chart, dia turun dan naik disebabkan oleh SOP technical sahaja yang berlaku, tidak ada SOP investor dan tidak ada booster. So jadi bila tak ada booster ni, dia macam tidak ada tenaga untuk pergi lebih jauh. Kalau dia buy, patutnya dia kena naik lagi tinggi. So jadi sebab booster tak ada, jadi pil kuda ni, pil biru ni tak ada, maka tidak bolehlah dia langkah lebih jauh. Sebab tu kalau kita tengok gold yang berlaku sekarang ni, dia dah naik cantik tadi, tapi disebabkan tidak ada booster dan tidak ada dark green, maka dia jadi naik dan turun. Okay. So jadi adakah keadaan market akan cantik apabila berlakunya dark green dan booster? Ya, betul. Okay. Contoh saya dah buy tadi waktu technical. Sekarang ni saya target nak pergi TP2. Tetapi memandangkan tidak ada booster dan juga tidak ada dark green dan juga ada strength, maka susahlah untuk pair itu sampai ke TP2. Okay. So, jadi susah untuk dia sampai ke TP2 disebabkan tidak ada booster iaitu volume dan juga dark green. So dalam kes macam ni, apakah punca yang menyebabkan SOP boleh terbatal? Contoh tadi ada volume lah katakan dekat gold. Lepas tu ada M5 sampai ke H1 dia berlaku dark green dan juga ada purple. So jika SOP dah cantik, tiba-tiba lepas kita masuk tu dia bertukar arah. So kebiasaannya dia bersebab. Dia bukan saja-saja je lepas kita entry dia nak tukar arah. Tapi benda ni jarang-jarang berlaku. Cumanya kita kena pantau. Jika dia berlaku, maksudnya ada sesuatu yang investor tunggu. So dalam kes ini, dia tidak ada dark green. Makanya dia hanya sampai TP1 je tadi. So, jadi dia tidak boleh pergi jauh. So ini mungkin disebabkan oleh, selanjutnya disebabkan oleh news. So, jadi bila kita buka kalender, untuk hari ini punya news, pukul 11.51. Okey, pukul 11 ini sedang ada ECB lane speak, maksudnya ada persidangan. So jadi bila ada persidangan, ini tidak bagus kepada market sebab investor akan tunggu Euro Central Bank habis bersidang, baru investor akan tengok dia punya outlook dia lah. Apakah yang berlaku kepada pasaran, boleh melabur ataupun tidak. Okey. So jadi bila berlakunya press conference, berlakunya speech ataupun speak, maka ini akan mengganggu market. Sebab itu sekarang ni kalau kita lihat dekat demand dah tak ada strong buy, strong sell ataupun extreme buy ataupun extreme sell. So maka di sini kita boleh ambil kata market akan jadi sideway. Okey. Sebab itu kita lihat PJPY terlalu banyak arrow. Pair New Zealand banyak arrow, pair Euro, pair Great Britain Pound pun banyak arrow dan sedikit berlaku arrow di pair USD. Maka di sini kita boleh katakan walaupun dia ikut trend,
Walaupun dia arah dia cantik, setup dia cantik, strength dia cantik, tetapi jika dia tidak ada dark green dan tidak ada booster, maka dia akan bergerak perlahan-lahan dan tertahan. So jadi dia susah nak pergi. So jadi dalam keadaan macam ni, kita kena bersabar dan stick to the plan. Sebab sekarang ni H4 dia berwarna hijau, daily dia berwarna hijau, maka kita ikut arah market dia. Kalau dia retrace pun, kita kena jaga margin level. Sebab tu pentingnya kita melihat margin level. So kalau kita entry tu margin level selagi dia atas 1000%, maka dia masih lagi dianggap sebagai selamat sebab dia tidak akan MC. Okey. Kecuali kita masuk entry, masuk lot besar, lepas tu dia retrace. Itu margin level akan susut. Alright. So jadi begitu jugalah untuk yang sell. Kalau kita masuk merah, waktu dia jadi merah dan ikut H4 dengan daily, boleh masuk. Tak ada masalah. Okey. Kalau dia jadi merah, lepas tu H4 dan daily di warna hijau, tak boleh masuk dan tak digalakkan. Tetapi, sekiranya M5 sampailah H1 ini berwarna dark red, sedangkan H4 berwarna hijau dan hijau, so, jadi kita dibenarkan sebab yang dark red itu kita tahu bahawa itu ialah investor. So, jadi bila investor ada, kita ikut dulu sebab pada waktu investor ada, kita akan nampak kekuatan di currency strength ni ataupun speedo ni, kita akan nampak jelas dia naik sampai 90 ataupun turun bawah daripada 10. Okey, so jadi di situ pergerakan dia besar. So, jadi kita boleh kejar dia, tak apa. Tapi kalau selepas kita dah masuk tu, H4 dia masih lagi tak bertukar color, ikut color M5 sampai H1, dan tiba-tiba dark green tu hilang, dan berlakunya MLS ataupun, ya Allah, siapa ni? Tukang pula dia malam-malam ni. Sekejap ya, saya siasat. Siapa yang buka mic ni? Hafiz. Okay. So bila kita hold position, okay, contoh kan, kita buy gold lah contoh. Kita buy gold, lepas tu dia sideway, lepas tu dia tak nak pergi. So jadi macam mana kita nak tahu yang kita boleh take profit? Contoh macam kes saya ni, saya dah profit. Kemudian dia macam tak nak pergi. TP1 tak sampai, TP2 tak sampai. Ini contoh So jadi apa saya kena buat? Saya nak tutup sekarang atau macam mana? Saya boleh hold position selagi H1 dia tidak keluar arrow berwarna hijau. Okey, arrow dia berwarna hijau. Kalau dah keluar arrow dia berwarna hijau, maka saya kena tutup buy tadilah. Sebab pada waktu itu mungkin akan berlaku permulaan setup sell. Okey. So begitu juga kalau saya sell, ni sell yang ada MLB. Okey, contoh saya sell Aussie dollar CHF. Lepas tu M5 dengan M5 dengan 15 dia warna hijau. Maksudnya dia lawan sell. Saya boleh hold sell ini, tetapi sekiranya H1 ini keluar arrow berwarna hijau, maka saya terpaksa close position sell saya tadi walaupun dia tak sampai TP. Okay. Alright. So kalau awak tak faham, apa yang saya terangkan, tak apa. Video ni nanti boleh ulang-ulang balik dan tengok balik satu persatu. Sebab nanti kalau berlakunya situasi itu, kita boleh gunakan sebagai rujukan. Okey. Tadi kita dah tahu selama mana kita boleh hold position. Kalau tak sampai TP ke, kalau sampai TP lagi baguslah sebab position kita akan close. Tapi soalnya kita tak sampai TP lagi. Tetapi kita dah profit. Adakah kita perlu close ataupun kita perlu tunggu sampai dia hit TP? Okey, kita boleh close pun boleh. Tak ada masalah. Ataupun kita nak tunggu H1 keluar arrow warna hijau pun boleh. Kita boleh tutup. Okey. Tapi kalau kita yakin
yang dia ni akan terus naik walaupun H1 itu keluar arrow, kita yakin juga yang dia akan balik pada trend uptrend H4 dengan daily walaupun dia ada tanda-tanda nak retrace, pastikan margin level jangan kurang daripada 1000%. Okey. So kalau margin level kurang daripada 1000%, maka kita akan bahaya sebab dia akan makan kita punya equity. So kalau kita hold position walaupun H1 ada keluar arrow tapi margin level kita besar 2000 ke 1000 ke 1000 lebih ke 2000 ke, boleh hold position, tak ada masalah. Tapi pada orang yang equity dia kecil, apabila H1 keluar arrow warna hijau, better dia close dulu, tunggu sehingga market kembali pulih, buat setup buy yang cantik ataupun investor yang cantik, baru kita masuk semula. Tapi kalau orang yang nak swing, biarlah H1 dia keluar arrow warna hijau ke, dia tak kisah. Biarlah M5 sampai H1 keluar warna merah pun dia tak kisah. Selagi H4 dengan daily masih lagi berwarna hijau. So, jadi macam contoh apa yang berlaku pada malam tadi, 8.30 tak silap saya tadi. Waktu tu kalau saya tengok tadi dia turun kan. So dia turun disebabkan oleh, tadi ada news kan, initial jobless claim, dia positif dengan current account dia positif. So ini menguatkan mata wang US dollar. So jadi bila dia turun, kita lihat M5, M30, M15, M30, H1 berwarna merah tapi H4 dia masih lagi hijau. So jadi kita boleh untuk tidak mengikut apa yang berlaku. Okey? Tetapi kalau dia keluar dark red, M5 sampai ke H1, kita boleh ikut dulu. Tetapi kalau H1 dengan daily masih lagi hijau, tak boleh wholesale tu lama-lama. Kita tunggu sehingga arrow itu keluar warna arrow merah, maka kita tutup sell tadi dan kita standby untuk masuk buy. Okey? Sebab H4 dia masih lagi hijau. Jadi kita perlu trade balik kepada trend dia semula. Tetapi kalau H4 dia dah bertukar merah, dia maksudnya tidak ada penyambungan trend lah. Maksudnya dia akan membuat correction, iaitu turun. Dia bukan continuation. Dia panggil sebagai correction. So memandangkan H4 gold ni masih lagi hijau, maka kita tetap mencari buy. Tetapi kena ingat, keadaan sekarang ni tidak ada dark green. So bila tidak ada dark green, market akan sendu dan agak susah untuk bergerak sehingga sampai TP2. So, jadi memandangkan sekarang pun dah pukul 12, jadi market di US sedang berehat, sedang lunch break. So jadi ini akan membuatkan pasaran hilang tumpuan dan mungkin akan memberi petunjuk yang investor mulai take profit. So bila investor take profit, maka demand akan hilang dan maka retail trader akan take over. Macam mana kita nak tahu retail trader take over? Kita nampak dekat time frame dia dah start ada arrow. So maksudnya dia dah start sideways. Okay. So jadi pada anda yang yakin yang gold ni akan fly ataupun akan pergi lagi naik, tak perlu close walaupun H1 dia keluar arrow ni hijau seperti yang berlaku dekat Gravita per US dollar, contohnya macam tu. Pastikan margin level anda 1000% ke atas, maka kita dibenarkan untuk hold position. Okay. So sekiranya masa dia turun, M5 sampai ke H1 dia turun, let's say dia turun, dia reverse berwarna dark red, tolong close position buy itu. Sebab bila dia jadi dark red, maka kita tahu investor sudah mula ada dalam market dan ini membuatkan retracement sell yang besar-besar. So jadi kita follow je dulu. Tapi kalau dia setakat keluar merah biasa, merah terang, warna macam USD JPY tadi kan, so ignore je selagi mana H4 tidak berwarna merah. So kita kekal dengan fokus kepada buy saja. So saya harap penerangan saya ini menjawab soalan Hafiz. Soalan dia kata semalam kita sell gold disebabkan oleh intraday dia, sedangkan H4 dengan daily dia masih lagi hijau. So kita ikut turun sell dulu sebab waktu tu M5 sampai H1 dia dah red. So jadi kita sell lah sebab dah red, lepas tu H4 dia pun berwarna red. So jadi nak tak nak kita kena sell dulu. Sebab kalau kita duk tampung buy, takut
floating besar, jadi margin level kita tak boleh nak tahan, takut akaun tu koyak. So, jadi kita dah jadi kelang kabut. So, kalau dia dah jadi dark red, cut aja. Okay, dah jadi dark red tu kita cut aja. Kemudian kita counter balik dengan sell supaya kita dapat cover balik kita loss tadi. Okay, tak perlu nak hold position. Betul, dia akan pergi uptrend. Cumanya kita takut retest dia tu makan beratus-ratus pip. Macam yang berlaku semalam, dia turun daripada high semalam cecah 400 ke hampir 500 pip. Jadi kalau kita yakin dia masih lagi naik, masalahnya equity kita tak boleh nak tampung. So, jadi boleh membuatkan akaun MC. Okay? Walaupun margin level kita 1000. 1000 ni kita tak boleh nak tampung lah sampai 500 pip. Mati equity tu tak boleh nak tahan kan. So, jadi ada baiknya bila dia dah jadi dark red, kita cut aja yang buy-buy tadi tu. Ataupun kalau kita tengah profit, cut aja yang buy tu. Kita masuk sell. Okay, kita ikut dulu investor. Kalau setakat merah biasa tak apa. Kita boleh ignore je. Tapi kalau dia dah start tukar jadi dark red, tak nak kita terpaksa cut dan terpaksa ikut. Sebab kita takut nanti H4 pun menjadi warna merah. Makanya bila kita nak cut pada waktu tu, takut dah terlambat. So, jadi tak sempat lah kita nak cover balik kita punya floating tu. Alright. So, nampak sekarang ni USD JPY sampailah ke Great Britain Pound Japanese Yen. Sudah ada technical sell. Okey, memandangkan dia tidak ada SOP base dengan strength, quote memang tak adalah sebab quote kita tengok 46. So, jadi macam Euro JPY, base dia cantik. Cuma dia tak cantiknya quote dengan strength. So, jadi strength dia kalau dia turun berwarna merah, strength dia berwarna merah, jadi Euro JPY yang kita boleh sell. Kenapa kita boleh sell? Sebab kawan-kawan dia semua warna merah. Dan pada keadaan yang mana kalau kita lihat di sini majority daily dia semuanya berwarna merah. So, jadi makanya kita boleh katakan pair JPY ini kemungkinan besar akan balik kepada downtrend. Okey? Faham So, kalau anda rasa saya terlalu cepat, tak apa, minta tolong ulang-ulang video ni supaya nampak lebih faham. Okey, Zikri punya soalan. Kalau SOP investor perlu tengok trend H4 dan daily kan? Tak perlu. Kalau SOP investor tak perlu. Kita ikut je dulu. Walaupun H4 dia bertentangan color. Saya bagi contoh macam tak ada contoh kat sini. Okey, contoh Euro Great Britain Pound. Okey, Euro Great Britain Pound, H4 dengan daily dia berwarna hijau. Tetapi M5 sampai H1 dia warna merah gelap ataupun dark red. Kena ikut. Ya, kena ikut. Kalau kita trade pair tu lah. Kalau kita tak trade pair tu tak payah. Okey, macam saya personally saya hanya trade gold dan pair USD dan JPY saja. So yang berlaku kat bawah ni NZD sampai ke GBP CHF ni saya abaikan, saya tak pandang ya. Sebab saya tak suka trade dengan pair sentiment. Okey, saya suka trade pair community lawan safe haven sebab dia lebih mudah. Lebih mudah untuk kita fahami dan pergerakan dia tidak terlalu volatile. Volatile ni maksudnya dia kasar lah. Sekejap turun, sekejap naik. Itu dia panggil volatility. Okay. So, satu tip yang saya nak share. Alang-alang kita dah record video ni. Dalam video ni saya nak share sedikit bagaimana caranya kita nak track pair gold. Okay, gold. So, kalau anda dapat lihat di sini. Gold dengan USD JPY diduduk sebelah-sebelah. Okey. So, jadi kalau USD JPY berwarna merah, kebiasaannya gold akan jadi berwarna hijau. Okey. So, kalau kita lihat USD JPY, H4 dengan daily dia berwarna merah. Tapi kalau kita lihat gold, H4 dengan daily dia berwarna hijau. So, jadi dia akan bertentangan. So, jadi kalau USD JPY berwarna merah, maka gold akan jadi hijau. Kalau USD JPY berwarna hijau, gold akan jadi merah. Okey. So, contohlah katakan USD JPY sekarang ni H4 dengan daily dia berwarna merah. Tiba-tiba ada news M5 sampailah ke H1 berwarna dark green. So, bila dia jadi dark green sedangkan H4 dia masih lagi merah. Red. Tetapi investor dah pump dekat USD JPY jadi dark green. So, apakah akan berlaku kepada gold? Gold akan jadi dark red. Okay, kalau USD JPY jadi dark green, kemungkinan besar gold akan jadi dark red. Dan masa yang sama H4 gold masih lagi hijau. Daily pun hijau. Tetapi M5 sampai H1 berwarna dark red. Boleh tak kita masuk sell?
boleh. Tetapi jika tidak ada volume ataupun H4 masih lagi berwarna hijau, maka position itu kita tak boleh nak hold lama-lama. Tetapi jika H4 dia berwarna hijau, berwarna merah, ikut macam animal sampai H1, maka ada kemungkinan gold akan keluar TPSL. Maka kita boleh gunakan TPSL itu untuk kita target take profit. Okay. So itu cara kita nak trade gold. Okay. Cara kita nak trade gold. Okay. Satu lagi saya nak share. Alang-alang dengar video ni. Saya nak share satu. Kalau boleh, kalau kita nak trade dengan keadaan market yang sangat cantik, pilihan yang paling baik sekali. Ni kalau ramai yang tanya cikgu, kalau cikgu lah personally cikgu pilih yang mana? Okay, saya pilih dua-dua. Kalau macam gold ni kan, kalau kita lihat M5 sampai H1 dia warna hijau kan. Tapi tak ada investor. Saya masuk juga. Cumanya saya tak hentak. Okay, kalau you all perasan, bila keadaan teknikal tu berlaku, saya tak dapat nak hentak besar-besar. Okay, sebab kita tahu teknikal tidak ada investor. Jadi saya hanya akan hentak lot besar sikit, tetapi berdasarkan kepada current margin level, saya tunggu sehingga M5 sampailah ke H1 berwarna dark green dan juga volume. Okey, dan saya pastikan dia tidak ada TP2. Okey, so dalam masa yang sama NZD sampailah ke gold berwarna dark green dan ada volume. Itulah makanan yang paling cepat sekali untuk profit. Sebab pada waktu ni korang entry instant aja, jangan tunggu nak retrade dan sebagainya. Selalu dalam keadaan macam ni, macam saya kata tadi, kalau SOP technical, ya boleh, kita boleh tunggu dia retrace. Kemudian kita masuk, tak perlu instant. Tetapi kalau dia dah ke semua-semua pair, NZD, USD sampailah ke gold berwarna dark green, jadinya kita harus instant entry. Tak perlu tunggu retrace. Sebab kalau kita tunggu, bye-bye dan selamat tinggal. Takut-takut, dia hanya retrace bila dah pergi sampai dekat 200 pip ataupun 300 pip. Baru dia retrace. Itu bahaya. Okay. Last but not least, saya tak nak cover banyak sangatlah topik-topik dalam dashboard. Tapi saya akan sentuh bab-bab yang penting saja. Satu lagi iaitu ADR. Okay, di ADR ni berperanan sebagai petunjuk. Petunjuk yang mana pergerakan pair itu boleh pergi lagi atau tidak. Okay. Kalau kita lihat di sini, ADR-nya masih lagi ada yang berwarna putih. Maknanya gold yang paling rendah sekali. So maksudnya pergerakan dia tidak mempunyai pelabur. Kalau dia masih lagi berwarna putih, maksudnya pergerakan dia belum ada pelabur besar. Okey, ada kemungkinan dia sideways. So jadi dalam kes macam ni, kalau dia berlaku pada 49% ni berlaku pada sesi Asia, itu normal. Kalau dia berlaku pada sesi Eropah, kira masih lagi normal. Kalau dia masih lagi 49%, pada sesi New York itu kurang baiklah ataupun tidak berapa cantik, sebab makanya di situ kita boleh buat kesimpulan yang dia sedang sideways. Okey, jadi apa fungsinya ADR ataupun persoalannya sekarang, waktu bila kita boleh entry ni? Kan ADR ni masih kuning ataupun putih, bolehkah kita entry lagi? Boleh, tak ada masalah, sebab ADR ni bukan zone-zone entry. Ya, kadang-kadang dia 49. Tapi tiba-tiba pukul 12 malam, pukul 1 pagi, tiba-tiba ada SOP investor. Dia boleh shoot sampai 100 pip. 100 pip pula, 100%. Maksud jangan terkejut pula. Alah, tak payah trade gold lah, 49 je. Kita fokuslah NZD, USD. Lala kita masuk NZD, USD lagi 7% nak sampai 100. Gold lebih kurang ada lagi 50% lagi nak sampai 100%. So, jadi gold banyak ruang lagi nak pergi. Okay? So, jangan ingat bila ADR dia kecil, dia tak boleh nak pergi jauh. Ya, jangan ingat pula ADR dah 93%, dia pun tak boleh pergi jauh. Kadang-kadang walaupun dia dah 93%, dia masih lagi boleh pergi. Kadang-kadang sampai 200% pun ada. Okey, baik. ADR ni apa sebenarnya? Okey, ADR ini ataupun singkatan kepada average daily range. Average ini maksudnya kita panggil dia purata. Daily maksudnya harian. Range ini jarak. Purata jarak harian.
dikira dalam bentuk pips. Okey, katakanlah kita bahagi kepada 3 hari. Okey, kita bagikan dalam 3 hari. Hari yang pertama pergerakan dia mencecah 100 pip. Okey. Hari kedua pun lebih kurang 100 pip. Jadi hari ketiga average dia berapa? 100 pip jugalah average kan. So jadi katakanlah hari ini pergerakan dia 50%. Maksudnya daripada low dia, okey, ni low pergi high, low pergi high, low pergi high. So kalau nak ikutkan dia sampai sini dah 100%, betul. Okey, tapi bila dia sampai sini dia baru 50%. Maksudnya kemungkinan dia belum sampai lagi 100 pip. Mungkin dia hanya baru gerak dalam 50 pip saja. So jadi bila dia dah naik sampai cecah 100, ada kemungkinan dia dah sampai limit. So jadi bila 100-120% itu kalau boleh jangan kita pergi cari entry, sebab biasanya kalau dah 120 tu dia dah hit TP2. Okey, selalunya kalau dia dah pergi 120, 100 ke, biasanya dia dah hit TP2 lah. Kebanyakan, taklah exactly dia akan pergi ke TP2, tetapi kebanyakan. Ya. Bila dia dah jadi warna merah ADR dia, maksudnya dia dah warning. Maknanya dia dah sampai limit. Okey, gold tengah naik lagi. So, persoalannya cikgu boleh ke saya tambah lauk? Tak ada masalah nak tambah lauk sebab kita tahu trend dia uptrend. Cumanya risikonya di sini ialah tidak ada investor. So, jadi bila tidak ada investor, kita takut lepas kita masuk tu dia sideway, dia retrace. So biasanya kalau investor masuk, dia tidak akan retrace dan tidak akan sideway. Dia akan terus naik, kadang-kadang sampai kita tak sempat. Manalah nak entry ni, tak ada jalan entry pun. Duduk pergi naik laju je macam tu. Okay. So itu yang tak bestnya. Kan? So jadi kalau ada investor, M5 sampai H1 dia jadi dark green, instant je masuk. Tak ada masalah. Tapi kena pastikanlah TP2 tu masih ada lagi. Jangan pula bila TP2 tak ada pun kita nak hantar juga. Sabar, bertenang. Bukan tak boleh. Boleh. Kalau kita nak langgar TP2, contoh kan, kau dah hit TP2 belum? Belum kan? Okey, katakan dah hilang TP2. Dah hilang TP2, tapi kita tengok ada purple. Lepas tu kita tengok ada volume. Tapi TP2 dah hilang. So dalam keadaan macam mana membenarkan untuk kita entry juga? Apabila keluarnya kotak yang dipanggil layer. Ini LYR, scalping, reversal. So kalau kita tengok gold ni boleh scalping, boleh. Boleh entry tak cikgu waktu dia keluar scalping pun boleh juga, tak ada masalah. Tapi saya sarankan kalau SL keluar pastikan L5 sampailah ke H1 ni berwarna dark. Baru lebih yakin untuk kita scalping. Okay. So apakah SOP yang membenarkan kita untuk entry walaupun dia dah hit TP2? Okay. Tapi bersyarat juga. Mesti kena ada dark green daripada M5 sampai ke H1. Lepas tu dia ada booster iaitu volume dan juga purple. Okey. Dan satu lagi penambahan iaitu LYR. So kotak LYR kat sini keluar warna hijau, ada volume, dark green dan ada purple. Maka kita boleh ambil entry dan walaupun tak TP2 dah hilang dan kita boleh kejar ke TP3. Allahu Akbar, hilang TP2. Okey. Dah hilang TP2 walaupun tidak ada investor besar-besar masuk. Dah hilanglah TP2 gold. Tu dia So jadi sekarang ni 2005. Macam mana nak dapat 2005? Okey. Nak dapat 2005 ni agak susah. Okey. Okey, nak dapat 2005 susah. Kenapa susah? Sebab kita perlu berharap adanya investor, iaitu M5 sampai H1 berwarna dark green, kemudian ada booster, kemudian ada layer. Tak ada layer tak apa. Sebab kita nak TP3 kan. Kalau tak semestinya kena ada layer baru dia pergi TP3. Tak. Maksudnya di sini kita perlukan SOP dia betul. Lepas tu dia SEL tak berwajib. Dia ada baru nak cakap. Dia ada booster, kemudian M5 sampailah ke H1 berwarna dark green, lepas tu ada purple. Biasanya dia akan pergi ke TP3 sebab apa? Purple ni dia ada booster. Baru dia boleh pergi ke
TP3. Okey, kejap saya tunggu kak M5 ni sampai H1 jadi dark green, lepas tu ada volume sebab saya nak target TP3. TP2 dah tak boleh buat apa dah pasal TP2 dah hit kan. So jadi kita terpaksa tunggu booster masuk untuk support purple dengan dark green. Saya berharap juga kalau LOR keluar, maka kita boleh tambah entry dan ada kemungkinan besar gold ni boleh naik sampai subuh. Okey. Pada yang baru ni mungkin terkejut juga ada pula SOP subuh kan. SOP subuh ni apa maksud dia? Maksudnya kalau dia berwarna dark green M5 sampai ke H1, lepas tu dia ada LOR, lepas tu dia ada volume, okey. Dan dia ada purple, biasanya dia akan dia boleh pergi sampai penutup market, iaitu pukul 6 pagi. Maksudnya kalau sekarang ni pukul 12, maksudnya lagi 6 jam lagi dia akan bergerak sampai pukul 6 pagi. Maknanya daripada pukul 12 ni, pukul 1 dia naik lagi, pukul 2 naik lagi, pukul 3 naik lagi, pukul 4 naik lagi, pukul 5 naik lagi. Maknanya dia akan kejar sampai habis market. Kalau ada TP3 pun silap-silap TP3 pun dilanggar sekali. Okey? Tapi kita kena ingat, kena ada booster. So kita tengok M5, M15 dengan M30 ada booster tak? Kalau ada booster, ada investor tak? Kalau ada investor mungkin ada harapan untuk dilanggar. Nampak gold naik lagi 1990. Mana LOR? Kalau LOR ada, maka gold ini boleh jadi sampai subuh. Okey? So jadi keadaan macam mana sebenarnya trade yang best ni? Iaitu apabila adanya SOP yang saya cakap tadi, iaitu base, code, strength, lepas tu dia ada dark green, M5 sampailah ke H1, SOP investor. Lagi best. Tapi macam saya kata tadilah, kalau nak cepat, bukan nak cepat, nak entry awal, kita guna SOP technical. Tapi kalau nak profit cepat, kita kena guna SOP investor. Kadang-kadang SOP technical dia jadi macam ni lah. Kalau tengok saya punya chart ni, saya entry, saya entry, katakan kat sini saya entry buy. Okey. Lepas saya entry tu dia turun. Nampak tak? Ataupun saya entry kat sini, naik, saya ingatkan dia nak naik lagi, lepas tu dia turun. Dia turun, nampak? Dia turun. Dia tak macam waktu berlaku investor macam ni. Dia turun. Ini yang sakit hati ni, SOP technical. Sakit hati sebab SOP technical di sideways, itu yang tak best tu. Okey. So jadi lepas di sideways tu kita macam alamak dalam dilema. Nak jadi ke tak jadi ni? Nak pergi tak nak pergi kan? So jadi macam aduh, tu yang tak best. Itu yang saya kata tak best yang technical ni. So tapi bezanya dia dengan investor. Kadang-kadang investor jadi kat sini. Okey. Tapi technical jadi kat sini. So jadi dia ada pro and cons dia lah. Kalau kita nak masuk SOP technical, kita kena bear that yang market ini tidak akan straight. Dia mungkin sideways dulu. Okey. Tetapi setidak-tidaknya kita dapat awal. So sebab itu pentingnya margin level. So jangan gunakan margin level kecil. So jadi seandainya margin level kita besar, so tak ada masalah kita kalau kita nak masuk SOP technical. Okey. So then katakanlah dah berlaku SOP technical, ada berlaku SOP investor, boleh masuk buy, tak ada masalah. Jangan pergi tinggi layer pada satu tempat. Kalau 1981 dekat 1981 lah 10 layer kita bantai. Tak boleh. Kita nak okey, saya entry buy kat sini. Lepas tu dia naik, saya entry buy lagi kat sini. Dia naik, saya entry buy kat sini. Saya buy lagi. Okey. Lepas tu dia retrace. Tak apa, dia retrace, dia naik lagi. Dan SOP tu valid. Kita boleh masuk buy lagi waktu technical. Okey. Kalau berlakunya M5 sampai H1 berlaku dark green, saya akan tambah entry. Tapi masalahnya sampai ke atas ni masih tak muncul-muncul lagi. So jadi tengok nasib. Kadang-kadang ada masa tu lepas technical jadi, lepas tu ada investor. Jadi kita boleh masuk layer lagi. Naik lagi. Jangan layer pada satu tempat. Sebab ni kalau dia tengah floating ni betul floating. Macam orang duduk kat laut, dia tengah floating tau. Engkau lemas, aku nak selamatkan kau, engkau sini pun nak lemas. Sini lemas. Maknanya tak boleh. Jadi kalau masing-masing sama-sama lemas, tak boleh nak support each other. So jadi biar satu ni lepas dulu. Bila dia naik atas, bila dia yang layer kita layer ni profit, barulah kita tambah entry lagi kat sini. Tambah lagi. Macam saya buat ni lah. Okay, saya entry buy dulu sini satu. Kemudian dia naik, saya tambah satu. Dia naik tambah satu. So, jadi kalau dia retrace pun still okay. Bawah ada profit lagi. So lepas dia naik, kata ada SOP investor, boleh tambah entry. Pastikan lepas beberapa pip lah, tak kisahlah.
dah biru, janji dah biru, $10 ke $5 ke, janji dia biru, tambah. Tujuannya ialah kita nak selamatkan margin level. Sebab kalau kita masuk buy satu tempat, bila dia retrace, margin level kita sakit tau. So kalau kita price naik, margin level kita makin lama makin besar. So jadi kita masuk entry baru pada margin level kita tengah bertambah. Lepas tu bila dia profit lagi, margin level kita bertambah. So jadi kita tambah lagi entry. Okay, tu dia naik lagi, margin level kita bertambah. So kita boleh tambah lagi entry selagi margin level kita tidak kurang daripada 1000%. Okay, so gold ni macam lambat pula dia. Gatal pula tekak ni. So jadi gold ni lambat pula berlakunya SOP investor. So jadi kalau ada SOP investor tadi, boleh saya tunjuk instant. Maknanya katakan sini technical, lepas tu dia naik investor dan saya akan terus layer je. Instant je, saya tak tunggu re-entry. Macam technical ni kadang dia naik, kadang dia turun. Kita boleh re-entry balik kalau kita nak, tak ada masalah. Tapi kalau dalam case ada investor, selalunya dia apa? Dia naik terus kan. So jadi tak sempat lah kita nak tunggu re-entry. So apa lagi kita buat? Kita pun pergi je lah masuk buy. Macam tu. Masuk je lah buy. Tak ada masalah sebab contoh kita kata macam ni kan. Kita masuk buy. Okay. Jangan layer. Jangan layer sebab kita takut dia retrace. So kita masuk buy dengan keadaan waktu tu ada volume. Keadaan ada SOP dark green macam tu. So jadi bila dia naik, tak ada masalah kita profit. So kalau kalau kita kata okey ni boleh pergi 2005. So katakan boleh pergi 2005. So kita tunggulah SOP investor jadi. So bila dah naik tu kita tambah lagi, naik tambah. Sampai 2005 kita set TP semua dekat 2005. Tutup buku, habis. Okey, habis. Okey. So jangan layer banyak daripada yang bawah. Katakan bawah ni ada 6, yang atas ni jangan 6 atau 7 jangan 8. Yang atas ni ambil 1, 2 ataupun 3. Supaya bila ni floating, yang ini akan support. Okey, kena faham. So jadi kalau terlalu banyak orang lemas, orang yang penyelamat ada 3, macam mana 3 orang ni nak selamatkan 10 orang? Tak boleh. Okey, tapi kita ada penyelamat 6 orang, yang lemas tu ada 3. So jadi kita boleh bagi-bagikan dan secara tak langsung dia boleh selamatkan semua orang. Okey, so ingat, so anggaplah entry yang ke atas ini sebagai orang yang lemas, yang bawah-bawah ni orang penyelamat. Okey, alright. Okey, katakan saya tambah buy kat sini. Okey, saya tengok kalau dia floating, maknanya saya tak boleh nak katakan ada investor. So jadi kalau dia terus naik, maka kita tahu bahawa investor tengah dah start masuk. So kita tunggu M15, M30 warna dark green. Kalau dia pun sama-sama naik jadi dark green, insya-Allah ada kemungkinan investor akan pump. Kalau ada keluar LRR layer tu, maksudnya kita jangkakan yang gold ini akan pergi sampai subuh. SCL itu scalping, saya dah jelaskan tadi. LYR itu layer, SCL itu scalping, REV itu reversal. So dalam case USD Kanada ni dia kan turun kan. So tapi kalau kita tengok chart dia macam nak naik atas, ya, macam nak naik atas. So jadi di sini kita menyangkakan yang dia sedang retrace dan cuba untuk menukar kepada buy lah. Tapi bergantung, kalau investor kata dia nak jual mata wang US dollar, maka US dollar akan jatuh jugalah. So nak tak nak USD Kanada ni akan jatuh juga. Okey, so dah panjang lebar dah pukul 12.26. So saya harap penjelasan saya. Cikgu, saya tak faham macam mana nak gunakan currency strength. Tak payah guna currency strength. Saya tak cerita pun pasal currency strength kan. Saya tak payah tahu pun currency strength. Kalau tak faham, ikut je SOP yang saya beritahu ni. So tolong ulang-ulang video ni sampai faham. Okey? Tak payah tengok currency strength pun tak apa. Kalau keliru tak payah. Sebab kalau you keliru nanti you bertambah-tambah keliru bila bercampur dengan SOP yang saya terangkan tadi. So skip aja currency strength, tak payah, gunakan Speedo je. Okey? So Speedo investor ada jika dia 90% ke atas. 80 ada, tapi 90 lagi better. Okey? Macam case gold ni 90 kan. Maknanya dia cantik lah. Maknanya pergerakan dia sangat cantik. So senang cerita lah. Senang cerita, saya sarankan korang kalau masuk waktu keadaan gold itu 90. Kalau kita nak buy. Okey? Masuk waktu dia 90. Dan waktu tu TP2 belum hit lagi. Sempatlah kita nak profit. Ataupun kalau kita nak sell waktu gold jadi 10, itu lagi bagus.
Okey, pastikan TP2 kena ada dululah. Jangan pula TP2 tak ada pun kita nak hantar juga. Boleh, macam saya beritahu tadilah. Kalau nak hantar juga walaupun TP2 dah hilang, boleh. Tapi dengan syarat M5 sampailah H1 ni berwarna dark green, lepas tu ada volume. Volume itu booster. Lepas tu dia ada kesemua sekali. Maknanya base, code dengan strength. Lepas tu volume dan purple. Itu boleh kita makan sampai TP3. Okay. So sekejap lagi M30 akan jadi dark green. Sebab apa ni M15 dah jadi dark green. Dia berperingkat-peringkat. Okay. So nampak. Saya dah entry buy tadi. Dia dah profit. Dan kalau katakan saya nak tambah entry buy lagi, saya tambah lagi baru. Okay. So sampai target saya itu 2005. Okay. So kita tengok. Kalau M30 pun jadi dark green. Lagi satu lagi minit. Candle nak tutup 12.5. So jadi kita tengok. Candle M15 ini akan duduk bawah candle sebelum ni ataupun duduk atas. Okay. So jadi kita tak nak dia berlakunya reversal dan sebagainya. Okey, adakah M30 akan jadi dark green juga? Lagi 1 minit lagi 12.5. Okey. Cukup. Saya rasa tak perlu panjang-panjang lagi. Apa yang you all kena buat lepas ini nak ulang dan ulang dan ulang. Dan saya pun dah tunjuk contoh entry saya. So yang saya bulatkan ini entry waktu DXJD SOP Technical. Yang saya entry yang kat atas ni ialah waktu berlaku SOP Investor. Tapi kalau investor berlaku lepas SOP Technical tak ada masalah, entry je. Sebab waktu tu technical dah, SOP Technical dah profit dah pun. Kalau katakan dia berlaku katakan kita buy kat sini, technical, lepas tu investor masuk kat sini kan. Boleh je layer kat sini, tak ada masalah. Macam saya tadi sebab saya tunggu kesemua ni jadi dark green tapi lambat. Dia dah naik dulu. So, jadi kita terpaksa entry agak lewat sikit lah. Tapi setidak-tidaknya kita nickel, kita dah masuk. Okay. So, katakanlah you lewat pun masuk, you gunakan SOP investor. So, jadi sekarang ni kalau kita lihat dah berapa? 10 pip dah. Dah 10 pip. Senang-senang je dapat 10 pip. Okay, kita tengok adakah sekejap saya nak pindahkan SL saya. Dah capai. Okey, ada soalan? Clear tak? Okey, tak apa. Kalau tak clear, you all tengok balik video ni ulang-ulang dan fahamkan. Sebab saya dah tunjuk cara saya trade tadi kan. Okey, cuma kalau untuk sell tu kita terbalikkan aja. SOP technical dia macam berlaku dekat JPY. Okey, JPY contohnya kita ambil Aussie dollar JPY lah sebab Aussie dollar yang antara yang weak. Aussie dollar ataupun euro lah. Okey. So kita ambil mana yang valid. USD JPY contohnya. Okey. Kita pergi USD JPY. USD JPY. Okey, contoh Okey. Sekarang ni dia SOP technical kan. Kalau kita tengok TP dia baru TP1. Okey, ngam. Baru TP1 Okey, katakanlah saya masuk sell. Instant je nampak saya tak ada nak tunggu-tunggu retail, tak ada masanya. Okey. So kita sell. Kemudian kalau berlaku apa tu M5 sampailah okey. Saya masuk sell USD JPY sebab kita tahu gold berlawanan dengan USD JPY, betul? So jadi bila gold ada SOP volume ataupun dark green, maka USD JPY ni valid untuk kita sell.
Tapi syarat sekurang-kurangnya dia mesti warna merah semua. Okey. Tak perlu jadi dark green pun tak apa, dark red pun tak apa. Okey, yang penting kita tahu base dia sebab bila gold valid untuk buy maka automatic USD/JPY akan jadi sell lah sebab base dia 29 kan. Okey, so jadi kita pun sell. So nanti bila M5 sampailah ke H1 keluar dark green pula, dark red, kita boleh entry sell lagi. Contoh katakan USD/JPY berlaku dark red sekarang, ya SOP technical dah hijau kan. So jadi kita boleh masuk entry sell baru. Okey, kita masuk entry sell baru. Kemudian kalau dia hit TP2. Okey, katakan ZAS dia sampai TP2, right? So bila dah sampai TP2, kita nak entry baru tak boleh. Tapi boleh entry baru jika gold dah jadi SOP volume kan. Okey, kita balik pada gold tadi. So jadi pada anda yang nak tambah entry gold, okay, boleh masuk buy lagi. Okay, kita balik pada USD/JPY. Okay, so apabila dia jadi dark green, dark red, lepas tu TP2 hilang. So jadi bila TP2 hilang, so macam mana kita nak yakinkan yang dia akan turun lagi. So jadi katakan kita nak ambil TP3. Dia dah makan TP2. So jadi untuk capai ke TP3 ni memerlukan purple. Okey, purple ni mesti keluar dekat USD/JPY. Dan masa yang sama, M5 sampai ke H1 berwarna dark red, kemudian dia ada booster iaitu volume. So kemudian dia punya strength dia tu ada warna merah iaitu extreme sell ataupun strong sell. Okey, dalam keadaan sekarang tak boleh lah sebab tak cukup syarat. So jadi syarat nak langgar TP2 ataupun syarat nak menjadikan price ini pergi TP3, dia mesti strength dia mesti warna merah. Okey, tak kisahlah berapa value dia, merah macam ni pun tak apa. Macam Aussie dollar ni kan 8.3, tak kisah, janji dia berwarna merah. Lepas itu M5 sampailah ke H1 dia berwarna dark red, lepas tu dia ada purple, lepas tu ada booster iaitu volume. Dan masa itulah kita boleh langgar dia sampai ke TP3. Okey. So dalam kes sekarang kita target TP2 dululah macam tu sebab dia pun tak ada SOP investor. Okey. So kalau dia cantik SOP investor, maka kita akan target ke TP2 lah, target ke TP2. Kalau dia ada booster, ada purple, ada extreme sell ataupun strong sell, dan barulah kita boleh target ke TP3 macam tu. Okey, setakat ni yang boleh pergi ke TP3 ialah gold ajalah. Bukan boleh lah, tapi mungkin akan TP3 sebab apa? Syarat dia penuh, base, code dengan strength. Lepas tu dia ada booster, lepas tu dia ada dark green, lepas tu dia ada purple. So jadi dia akan kemungkinan dia boleh pergi sampai ke TP3. Okey. So kalau jadi LYR, jadi, maka kita tahu kemungkinan besar gold ni boleh terbang sampai ke subuh nanti. So jadi jangan tak solat subuh pula korang. Tunggu sampai tak bersahur. Lepas tu lupa langsung. Ya, sebab nanti waktu waktu sahur tu sahur lah ya. Nanti kan terlupa pula nak sahur sebab nak kejarkan TP3 2005 Okey. So jadi kita tengok adakah gold ni ada LYR. Kalau ada LYR, so ada kemungkinan dia boleh pergi sampai ke subuh. Okey, mungkin sampai subuh lah. Tapi tak jadi lagi ni sebab kalau kita lihat ni pair USD ni tak ada yang jadi dark green. Okey, so jadi gold ni kurang teman. Sebab tu dia pergi tu agak perlahan. Tapi kalau kawan-kawan dia NZD/USD, Aussie dollar, Euro US dollar, Euro USD, Great Britain Pound USD semuanya ada dark green. Lepas tu ditambah pula dengan booster, kejap lagi pair gold ni akan pergi kau-kau punya, dia akan naik gila-gila punya. Okey. So sekitar lebih kurang dalam berapa pip lagi? 10 pip lagi. Sorry, 100 pip lagi. 100 pip lagi. Tak banyak dah, 100 pip lagi. Okey. So dah clear dah. Dah faham tak? Ni dah saya tunjuk dah live ni macam mana nak entry. Okey, katakanlah saya sell USD/JPY.
Saya SDJPY tiba-tiba dia retrace. Okay. So saya tahu H4 dengan daily dia masih lagi merah. So jadi pada anda yang mempunyai equity yang tak besar, so tunggu sehingga apa ni H1 dia tu keluar arrow warna merah macam NZDJPY ni, barulah you all close position. Okay, kalau dia tak keluar lagi, tak apalah, tahan je lah dulu. Okay, sebab nanti kalau dia tak keluar lagi, maksudnya dia boleh pergi. Kalau dia dah keluar tu maksudnya dah tak ada investor. So jadi kita tunggu selagi mana dia masih lagi merah dan tidak ada arrow berwarna merah, selagi itulah kita hold position. Okay. So macam mana kita nak tambah UJ punya sell ni? Okay, kita tambah nanti apabila M5 sampailah H1 ni berwarna dark red. Lepas tu strength dia ni ada warna merah. Sekarang ni strength dia tak ada warna merah. So jadi dia tak cukup padu. Malam ni nampak macam gold aja pula yang ada SOP demand. Yang lain semua tak ada pula Investor macam tunggu sesuatu. Okay. Tak ada ke ni siapa user kita yang baru tadi, yang baru join 2 hari tadi. Siapa nama dia? Kylie, apa nama dia? Lupa pula saya. Ada tak di dalam ni? Ni G Kili. G Kili. J ke G ke? G Kili. Ada tak dalam ni? Okay. Kalau tak ada tak apa. So nanti kita akan saya akan sharekan apa ni? Saya akan sharekan video ni dalam grup. Okay. Alright, ada soalan? Ada soalan tak? Saya tak nak cerita banyak-banyak, takut nanti orang nanti pening pula lagi. Okay, USD JPY. Untuk gold kita dah inti baru dah, tak apa. So just tinggalkan. Nanti kalau dia keluar LOR, boleh tambah inti, tak ada masalah. Sebab syarat dia dah cukup ni. Base ada, code cukup ada, strength ada, booster ada, dark green ada, purple ada. Tinggal LOR je. Kalau LOR keluar, then potensi untuk dia pergi sampai penutup market. So jadi hari esok, hari apa, Jumaat, kita tengok ada re-entry tak untuk buy balik. Lepas tu kita tengok pagi esok dia lepas tak TP1. Kalau dia sangkut kat TP1, dia akan jadi sideways, takut dia reverse. So dia mesti kena break TP1. Yang syarat dia mesti kena pecah TP1 ataupun pergi ke TP2 terus. Macam tu. Sebab at least kalau dia sampai kat TP1 dia tak boleh nak bergerak, dia dia pecah TP1, dia pergi TP2, itu okey, petanda baik. Tapi kalau dia sampai TP1 lepas tu dia sideways kat TP1, tak nak pergi dah, so ada kemungkinan dia akan retrace. Okey, so jadi kita tengok besok, pagi besok sekitar dalam ini kita ambil dari sudut kekerapan dia berlaku. Biasanya dalam pukul 10 11 tu pagi mungkin 8 9 tu 6 7 8 9 tu dia akan turun dulu. Nanti pukul 10 11 nanti dia naik balik. Okey, biasa pukul 10 11 tu kita try buy. Kemudian nanti kita tengok dia pecah tak TP1. Dia boleh pergi tak TP2. Kalau TP1 tu tak pecah, dia duduk main-main sideways kat TP1, tutuplah sebab takutnya nanti dia akan terjun. Okey. Okey, saya rasa cukup dulu. Okey cikgu, clear semua tapi perlu. Okey, video tu nanti saya akan upload dalam YouTube lah, senang. You boleh, tak payah simpan, tak payah download. Pergi kat YouTube aja, nanti saya akan bagi link. Okey. So cukup dulu untuk malam ni, insya-Allah. Kita tengok sama-sama pantau adakah gold ada LOR, dan jika ada, insya-Allah mungkin akan pergi ke
TV3 iaitu 2005. Setidak-tidaknya dia boleh pergi sampai ke subuh. Kalau tak sampai 2005 pun mungkin besok. Kemungkinan besok dia boleh sampai ke 2005. So jadi tak payah pakai makan pil. Kita boleh patah balik masa daripada 2023 pergi 2005. Nampak ni lawak je. Tak kelakar, jangan kelak. So jadi kita jumpa dulu untuk cukup dulu untuk malam ni. InsyaAllah kita jumpa lagi pada esok petang. Esok petang kalau sempat lah. Esok petang kalau sempat. Kalau tak jumpa besok, kita jumpa Isnin depan. Sebab Jumaat besok saya nak buka puasa kat luar. So jadi mungkin tak sempat nak buat live dan hari Sabtu nak balik kampung. So cukup dulu untuk hari ini insyaAllah. Assalamualaikum, salam hormat dan jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih semua.